Mahathir dia tuan-tuan. Rupanya Mahathir sedang disiasat sekarang ini. Polis siasat Dr. Mahathir kerana aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir disoal siasat oleh polis di bawah Seksyen 124B Kanun Kesiasaan atas dakwaan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali menyifatkan soal siasat itu sebagai intimidasi terhadap Mahathir, berkata siasatan tertumpu kepada laporan yang dibuat mengenai Proklamasi Melayu, kempen terbaru bekas ahli parlimen itu. Kami dimaklumkan bahawa 6 laporan polis telah dibuat berhubung perkara itu dan Proklamasi Melayu, membincangkan apa yang ada dalam perlembagaan, hak orang Melayu dilindungi dan diperuntukkan secara perlembagaan. Ia satu bentuk kebebasan bersuara, selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini hanyalah intimidasi polis terhadap Tun, katanya. Rafiq berkata dia menemani Mahathir ketika memberi keterangan kepada 4 pegawai unit siasatan di Bukit Aman di Yayasan Bohari sekitar 10.40 pagi. Soal siasat tamat 11.10 pagi tambahnya. Dalam kenyataan basingan, Sosial Polis Nur Syah Sarudin mengesahkan telah merekod kenyataan Mahathir pagi ini, tetapi bukan hanya mengenai Proklamasi Melayu. Siasatan dijalankan mengenai kenyataan Mahathir yang berunsur penghinaan terhadap institusi raja dan Proklamasi Orang Melayu. Kes masih di peringkat siasatan. Rafiq berkata Mahathir disoal siasat mengenai video yang dikatakan menunjukkan pemimpin berusia 90 tahun itu bercakap di sebuah majlis. Dalam video itu Mahathir didakwa membuat kenyataan bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada raja-raja Melayu untuk melindungi mereka. Mahathir juga mendakwa bahawa Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa dan untuk bergelar raja. Itu boleh kena tu. Terlalu Rafiq berkata Mahathir memberikan kerjasama penuh. Dia membuat pendirian dengan sangat jelas. Dia akan menjawab mana-mana jika ada pertuduhan di mahkamah mengenai perkara tersebut. Baik. Di semalam saya ada dengar satu dekat TikTok tau berkenaan dengan perpecahan politik orang Melayu. Orang Melayu makin lemah. Orang Melayu makin berpecah dan sebagainya. Tidak bersatu padu, perpaduan, bla 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 bla. Saya dengar macam tu. Kemudian saya tengoklah host dia. Okay, host dia bukan orang politik lah. Saya assume dia bukan orang politik lah kan. Sebenarnya saya dengar dia punya perbincangan dia dan sebagainya. Secara asasnya saya dengar, pertama dia cerita grup tersebut adalah, saya tak tahu dia orang parti mana ataupun dia mungkin tak ada parti, dia orang biasa. Tapi ceritanya adalah, pertama dia menceritakan seolah-olah bahawa apa orang kata, macam mana saya simpulkan macam ni Melayu ni berpecah bukan sebab Melayu berpecah. Melayu ni berpecah sebab bangsa lain yang memecahkan Melayu. Itu saya nampak kesimpulan perbincangan mereka. Kemudian saya kata macam yang buat banyak parti ni dia orang sendiri. Kan? Dia orang sendiri yang pecahkan parti-parti tersebut. Kan contoh, saya ambil contoh. PKR, kami daripada dulu PKR. Kan tak adalah kata-kata daripada PKR tu kita tubuh parti lain, tak ada. Yang lompat ke parti lain tu adalah. Kan? Tetapi Bersatu tertubuh daripada UMNO. Bersatu tu tertubuh daripada UMNO. Ya, Amanah tertubuh daripada PAS, betul. Pecah lagi. Tapi DAP dengan PR kami steady macam tu daripada dulu, kami macam tu. Kan? Kita ada parti itu dan itulah parti kita, dan kita tak pernah claim parti kita ni adalah parti bangsa. Kita parti ideologi. Kan? Parti yang membawa ideologi tertentu dalam hal kita reformasi lah. Reform. Itu ideologi yang kita nak bawa. Iaitu reform, membawa negara ke arah yang lebih baik tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Itu yang kita nak bawa. Well, parti lain, so akhirnya kalau kita tengok parti yang berlandaskan Melayu, ada 3 yang besar tapi banyak. Saya bagi contoh. PAS yang berlandaskan Melayu. Melayu Islam sama. Melayu, bila saya sebut Melayu Islam, Islam Melayu, sebenarnya sama je. Kedua, UMNO. Ketiga, Bersatu. Keempat sekarang ini, Pejuang. Kelima, Putra. Kan? Ada 5 parti yang berasaskan bangsa Melayu. Dan kelima-lima, Amanah lah satu. Amanah satu. Tapi Amanah ni, setahu saya tak tahulah. Saya tak pernah cek Amanah. Amanah orang bukan Melayu boleh join ke? Tak ada kan? Tak ada. Boleh kan? So, Amanah bukan parti berlandaskan Melayu. So, akhirnya 5. So 5 ni memang sebab apa? Kenapa saya kata? Contohnya UMNO, PAS dan juga apa orang kata, Bersatu, Pejuang. 4 ni. 4 ini Putra saya tak pasti. Putra pun sama kot. Kelima-lima ini perlembagaan yang mengatakan
Wajib, kalau 4 ni, Melayu. Kalau Melayu ni Islam lah. Kalau PAS, wajib Islam. Kalau bukan Islam, maka dia kena jadi ahli bersekutu. Dia mungkin bukan Melayu tapi dia Islam, tak ada masalah. Tapi majoritinya tetap Melayu lah sebab secara perlembagaannya nak jadi Melayu, kena Islam. Kalau anda buang title agama Islam tu, anda bukan dikira Melayu lagi tau. Anda akan hilang title Melayu tu. Walaupun anda lahir mak bapak Melayu. Kalau anda bukan Islam, anda tidak dikira Melayu. Dan kalau anda seorang Islam, dah boleh dikira sebagai Melayu. Kerana definisi Melayu menurut perlembagaan yang bercakap bahasa Melayu, yang apa orang kata, yang budaya hidupnya mengikut budaya Melayu, beragama Islam. Even dia bukan Melayu sekalipun, kalau bukan dia, keturunan dia seterusnya, contoh Cina kahwin dengan Cina, dua-dua jadi mu'alaf, masuk Islam, anak dia nanti boleh jadi Melayu. So itu keunikan Malaysia lah dalam konteks itu. Baik. Tak apa. Tapi maksudnya perpecahan itu sendiri dicipta oleh orang sebegini sebenarnya atas tujuan apa? Atas tujuan apa? Untuk tujuan kepentingan politik. Akhirnya kepentingan politik untuk memastikan dia sentiasa berkuasa, untuk sentiasa dia naik ke atas, supaya tidak didakwa, supaya dia tidak dibicarakan, benda macam tu je.